Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-salata 'imadad-din wa ja'alaha mirajal lis-salikin wa ja'ala qurrata 'ainin lil-musallin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رب افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم زدنا علما وعلما وحكمة وعقلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وزدنا علما وزدنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العظيم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. Suruh ilmu akan ahli kamu dengan mendirikan sembahyang dan sabar ia atasnya, jadi kami minta akan kamu rezeki, kami yang berezeki padamu. Alhamdulillah, pertama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat dan hidayah yang Allah Taala berikan kepada kita hingga kita dapat meneruskan lagi kuliah kita, hambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selesai sembahyang maghrib dan waktu maghribnya, waktu malam tersebut orang soleh beribadat yang waktu itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala perintah, wa amur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Allah Ta'ala perintah, yakni Allah Ta'ala perintah supaya suruh ahlimu, iaitu wahai Muhammad, yakni ahlaka bis-shalah, ahli keluarga ini, yakni ulama tafsir dia menyebut katanya orang yang terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga termasuk juga padanya tiap-tiap orang beriman, yakni suruhan kepada Nabi Muhammad SAW agar menyelamatkan ahli keluarganya, iaitu iman daripada segala bala, sebab dari sembahyang dia akan dapat manfaat. Itulah, dan dalam seterusnya disebut dalam ayat Allah, iaitu tiada kami minta akan kamu rezeki, kami yang memberi rezeki akan kamu. Itu ini menolak setengah ramai ulama menyebut bahawa sembahyang itu boleh memudaratkan kehidupan dia, sehingga berlakulah sembahyang, niat dan sebagainya. Ini disebut bahkan bersyukur kepada Allah kerana kita dapat sembahyang ini, ia bermanfaat kepada kita, bukan sekadar sebuah ibadat rohani kita, ia dapat juga sebuah susunan kita. Sebab itulah setengah disebut, dibahas dalam setengah kitab, iaitu sembahyang fardu ini. Sembahyang fardu ini atas tubuh atau atas nyawa, sebab kita perlu jaga tubuh kita, sudah tentu dengan senama, dengan macam-macam makanan, tetapi rohani kita perlu hidup juga, maka nak hidup sebuah rohani kita sudah tentu dengan ibadat. Maka sembahyang ni ia duduk atas tubuh ataupun nyawa, yakni roh, nyawa ni roh. Maka setengah tu disebut dalam kitab Hasyiah Musallin,
Iaitu kita beruntung sembahyang fardu yang kita buat ni di atas tubuh kita. Kerana dalam tubuh kita tu ada nyawa. Dalam nyawa kita tu ada akal kita. Jadi akal itu mesti ada, dalam akal itu ada hati kita. Jadi hati kita tu, dalam hati kita tu, pada hati kita tu ada i'tiqad. I'tiqad ni akdu, pegangan, dipanggil simpulan kuat gitu. Dan atas i'tiqad itulah iman. Dan atas iman itulah dia panggil adanya fardu, satu suci. Ini yang hati. Begitu juga melakukan fardu. Maknanya ibadat mana zahir. Jadi kita nak suburkan iman kita sudah tentu dengan amal ibadah. Maka hasil kita dapat iman, kita balik semula dapat iman kuat, pegangan jadi kuat. Lepas tu bila pegangan kuat turun pada hati kuat, pada akal fikiran kuat, itu juga nyawa nisbah tubuh kita. Maka itulah nisbah hebatnya dalam kita melakukan ibadah. Qala rahimahullah ta'ala wa rafa'na lahum fi darain min ba'd. Kita tengok tadi iaitu berkaitan dengan iaitu pergaulan, persaudaraan, persahabatan. Jadi dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala jelas asbab daripada sembahyang juga boleh menjaga pergaulan, persaudaraan, begitu juga persahabatan. Yang disebut Nabi SAW as-salat nur. Itu yang panjang ini cuma pendek. Sembahyang tu pendek, sembahyang tu cahaya. Jadi cahaya kita pada muka, cahaya pada hati kita, sehingga kita rajin nak belajar dalam ibadah, nak belajar kuhakan halal haram. Tak payah orang suruh, hati gerak sendiri hasil daripada sembahyang. Begitu juga muka dia, sehingga orang rasa nak kawal dia, nak khianat dia. Ini teman ni. Ini disebut, dia bahas dalam kitab-kitab. Mungkin musalli, orang yang sembahyang. Lepas tu cerah nisbah pada muka dia, nisbah kubur dia bercahaya. Yang mana kubur hari-hari dipanggil orang dia, aku ni tempat gelap. Maka kalau nak cerah dengan amal ibadat, solat dan sebagainya, jadi sembahyang tertemang di dalam kubur tu. Begitu juga pada mahsyar, di mana seorang yang wahyu tak tahu mana, maka sembahyang juga yang jadi manfaat untuk dia. Jadi dalam hubungan ni panggil seseorang Muslim, keluarga tadi, keluargaan tetangga, apatah lagi persaudaraan persahabatan tadi, sudah tentu dikait rapat disebut dengan Islam, dengan disebut as-salah, sembahyang tadi. Wa ala rahimahullah ta'ala nafa'na bihum fil ilm. Ini kita sambung balik, sabda Nabi SAW ini sebelum hak seorang Muslim, keluarganya dan tetangganya. Sabda Nabi SAW, man jalasa fi majlisin fakathura fihi la ghutah wa qala qabla an yakuma min majlisi dzalika subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira ma kana fi majlisi dzalika. Bukan. Yang ini bila diambil dari yang ke-13, yang ke-13, awas jangan kamu bersandar gurau dengan orang yang cendekiawan ataupun orang yang kurang akal. Si cendekiawan itu akan merasa kurang senang dengan perilaku, dan yang kurang akal itu akan mentang buat kamu.
nisbah lalu dipanggil pekat cerdik sangat bahaya juga. Bukan tidak mau cerdik rushdi, no. Tapi pekat guna akal lebih, sehingga dia komplain ni, sehingga last sekali dia mula kritik tu kritik ni. Ni kita takut. Kita nak cerdik, tapi kita tetap nak pandukan dengan Quran, dengan hadis. Sebab nisbah akal manusia tak mampu ke tahap tu. Hebat secara mana pun dia berbicara, boleh berhujah, berkuat, berbahas begini-gini. Contohnya apa dia berbahas, dia ada kelemahan di situ. Sebab tu dia datanya Quran sebagai sumber dia tunjuk. Ini tempat nak tengok rujuk ataupun guru tadi. Tengok sini. Jadi apabila terlina di suatu majlis disebabkan sini pula, maka dalam berzikir. Dalam ini yang disebut dalam suatu majlis, para malaikat, para makhluk-makhluk lain ataupun jin dan sebagainya. Wa idza sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Quran. Makhluk-makhluk lain, jin dan sebagainya ada. Orang cerita ke, orang nampak ke, itu semua ada, hakikatnya memang ada. Sebab itulah bila Nabi SAW menyampaikan, dipanggil tazkirah kuliah, pokok cerita ni, pokok manusia ada makanan, ada jamuan seperti itu. Dan ni nak makan apa? Pokok aku nak makan apa? Maka Nabi SAW suruh semua tulang, tulang yang disembelih tadi, disebut nama Allah, itu makanan ikhwanukum, saudara kita, tulis dengan jin. Jadi ada makhluk tu. Lalu nisbah ada di mana-mana. Nisbah kan nampak ke tak nampak memang ada. Jadi kalau dulu di masjid Rusi dan sebagainya, biasa orang tengok dua tiga ada tinggi gitu. Kalau dia bawa ke serban untuk semayang, bila kita tengok ada, memang hakikat dia, ada, dipanggil tempat. Sebab itulah kalau buat pelik-pelik di dalam masjid tempat suatu tu, kita kena ingat di sana ada makhluk Allah lain. Yang perlu kita tengok, iaitu cincin makhluk Allah yang dalam Islam, di Islam dan sebagainya. Ini jelas, bukan kita nak main jenis, nak main kaharuk. Ni orang setengah orang ni tak boleh ngomong. Benda begitu saya tak ingat besar-besar itu. Ini satu fahaman yang salah lah. Sebab ini Quran sebut alif lam mim, zalikal kitab, zalikal kitab, ia demikian itu kitab, la raiba fihi, jangan dikira tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, ditunjuk untuk orang yang takwa. Jadi orang yang takwa dia akan faham lagi. Sebab dia kata wa annal muslimuna qaf wa ammal qasitun, ada pun jin jahat. Itu bahas dalam surah jin ada disebut jin baik, jin jahat sebagainya, ada makhluk tu. Jadi muttaqin, sebab dalam Quran sebut hudal lil muttaqin, tidak sebut hudal lil muslimun, kerana lemah ya. Kita ada susunan kita, dan kita tak boleh nak buat susunan-susunan. Kita tak boleh nak saya ni orang muttaqin, tak boleh buat. Ia adalah anugerah Allah Ta'ala susun. Mula-mula muslimun, iaitu orang yang muslim. Orang muslim ni lah yang banyak buat masalah-masalah, mengaku Islam dan sebagainya, tapi tinggal semayang, mengaku Islam tapi tak tahu hukum halal haram. Inilah. Jadi dia ni masuk neraka ke syurga, maka dia sudah tentu masuk syurga sebab dia syahadah tadi. Tapi dia akan dibasuh juga, akan dibasuh dulu lah neraka tadi. Jadi Muslim ni lah yang
panggil untuk umat ambil. Lepas tu kita nak pergi kepada mukmin, jadi orang mukmin. Lepas mukmin naik sikit lagi jadi muttaqin. Lepas muttaqin naik sikit lagi jadi naik tinggi lagi jadi muhibbin, orang yang kasih, betul kasih kepada Allah SWT. Dan peringkat tinggi iaitu orang yang asyikin, orang yang asyik betul kepada Allah SWT. Hak inilah bila sembahyang tak terganggu, yang disebut dalam cerita-cerita kisah-kisah para sahabat. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW sendiri, ada ketika hukum jawab salam, Nabi jawab dengan mengisbah angkat tangan sebagainya. Ada ketika Nabi dah jawab, kerana Nabi kata innahu syughlan, inna salat, sembahyang itu syughlan, terlalu sibuk, tersempat layan satu. Sebab ada yang bacaan, ada yang hukum qawli, ada yang hukum fa'li, ada yang hukum qalbi, hati kita sehingga bersalam pegang kerana Allah sahabat. Ia dah sempat itu. Begitu juga berlaku di dalam orang soleh. Rumah terbakar yang tersebut sebenarnya tak sedar. Lepas semayang baru tahu, baru nak utuh. Begitu juga nisbah, bila semayang baru sakit tubuh, rupanya banyak sengatan dalam baju dia ada binatang. Ini peringkat tinggi orang yang asyik betul-betul kepada Allah. Ini dikatakan kamu ramai manusia yang boleh mengaku dia asyik kepada Allah, diingat kepada Allah, tetapi kata penyair tertipu. Kerana burung-burung itulah lebih asyik kepada Allah. Pagi-pagi waktu subuh, sebelum subuh dia dah bangun, binatang-binatang makhluk Allah lain sudah bangun untuk mengabdikan diri kepada Allah. Alangkah malunya manusia mulut keadaan lalai ketika itu. Ini bagi orang yang lalai lah, orang yang itu maka untunglah. Jadi peringkat-peringkat ni lah kita kita nak itu peringkat asyikin atas tadi. Jadi muslim ni dah biasa melakukan kesalahan tadi. Jadi Nabi SAW ajar kita tadi, maka hendaklah ia berzikir kepada Allah, iaitu subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berbunyi istighfar saja. Itu. Jadi nisbah makhluk lain ada. Sebab itulah dia suruh jaga nisbah dalam majlis ilmu. Itu makhluk adalah lagi jin dan tempat lain dia ada tempat tu. Dia tengok manusia, itu disebut. Jadi dia ada, kita tengok kita sarafna ilaika nafarun min jin yastami'un, dia dengar al-Quran, dia dengar Quran bacaan qala Allah qala Rasul. Kerana dia beriman. Sebab itulah disebut wa ma khalaqtul jin wal ins. Tidak begitu dengan manusia dan jin. Jadi manusia kena beribadat, jin pun kena beribadat kepada Allah. Itu disebut. Dan apabila seorang tuan di satu majlis lalu banyak umum, dipanggil faqas surafi laut itu banyak cakap, kosong, buat kosong. Faqala qabla an yakuma, kemudian sebelum ia beredar dari majlis itu, dia membaca zikir ni. Zikir juga boleh baca ketika kita selesai suatu majlis, baca Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, atau panggil tasbih kat bawah dibaca tadi sebelum tu, ataupun surah Al-Nas semua tadi. Mungkin di dalam percakapan ada kesilapan kita tu, di kesilapan itu sebut. Dan aku mohon ampun anda akan taubat padamu, maka Allah Ta'ala mengampun segala kosong tadi. Illa ulahu ma kana fi majlis. Apa yang kita tercakap membuang masa tadi, Allah Ta'ala ampun. Majlis ilmu itu disebut para malaikat yang akan mendengar saya ni. Sebab tu Nabi SAW dia pesan, tak kira siapa yang melalui suatu
kebun ataupun majlis ilmu, maka dipanggil rasalah kenikmatan. Maknanya singgahlah di situ sebentar, maknanya dia sebuah ambil kepekatan ilmu tadi. Qala al-Mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana wa min fidarihi wa hak seorang muslim, keluarganya dan tetangganya, ketahuilah ilmu bahawasanya manusia itu perlu bercampur gaul dengan manusia sebangsa dengannya. Maka oleh itu tidak boleh ia mesti mempelajari tertib kaulan tadi. Jadi sudah tentu dalam semua ibadat pergaulan kita ada ilmu. Bila kita duduk berkawan bersaudara, dia ada ilmu. Saya dah boleh belajar, saya pandai, saya ni pandai bergurau, saya jadi pandai layan orang semua. Itu dia punya pemahaman dia. Tapi semua itu ada ilmu. Contoh Nabi salam, Assalamualaikum, maka dijawab, maka seterusnya tanya kaifahal, apa khabar, sihatnya, ni tanya ni. Lepas tu sebuah muka pula yang mesti jaga ni. Semua ni bermula dengan ilmu. Maknanya bercampur gaul dengan bangsa sebangsa dengannya. Ini disebut setiap manusia yang bergaul dengan satu golongan manusia, tentulah ada caranya yang tertentu. Setengah manusia ini dia bergaul dengan satu golongan tu dia. Dan cara itu menurut qada masing-masing. Ya penting yang kita nak buat yang terbaik, tapi menurut qada masing-masing. Dan hak masih menurut hubungan ada, mana dia masih duduk dalam hak nak menjaga hubungan tadi. Dan hubungan itu berlainan pula selama ada di kalangan keluarganya, iaitu hubungan khusus. Jadi hubungan itu kita nak jaga, tak boleh bersama dengan orang ni. Hubungan keluarga kena khusus dipanggil, ada cara kita sendiri. Tak boleh buat sama, maksudnya orang luar kita buat sama je. Orang dengan keluarga kita buat lain. Jadi dia nisbah keluarga, dia bukan Islam sendiri ajar kita. Kita kalau kita baca surah Nabi SAW, macam mana dakwah Nabi, sirah nisbah. Kalau nisbah Nabi ada dakwah yang sulit, ada dakwah yang perlu kepada keterangan lah. Hak sulit Nabi dakwah siapa dulu? Dengan orang dekat, dengan Khadijah masuk Islam, Sayyidina Ali, Qaraballahu wajhah, seterusnya kepada kawan baik, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kawan Abu Bakar Siddiq ni jadi kawan pula pokok yang dipanggil kaya lah. Antara Uthman bin Affan, seterusnya tu kepada Abdullah bin Auf, Abdurrahman bin Auf. Maka turun sikit sehingga Islam semakin kuat, maka pecahlah. Dipanggil turun ayat supaya sampai kepada dakwah tekanlah. Maka akrabin, mulut akrabat, lepas tu dipanggil terus pada jelas, sehingga mereka cerita panjang naik ke bukit, beritahu kalau aku kalau aku ceritakan bahawa ada azab sekian-sekian, ini panjanglah cerita kisah surah tu. Ada orang percaya, sehinggalah mereka nak mengancam bunuh Nabi SAW. Setengah ayat Quran, sehinggalah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Al-Munawwarah, sehingga disambut orang Ansar dengan lagu Tala'al Badru Alaih. Itu panjang kisah dia. Jadi nampak di situ akrabat. Kalau akrabat disuruh, mesti dia jaga. Maka disuruh jaga hubungan. Maka kata Rasulullah Allah Ta'ala, hubungan keluarga dipanggil hubungan khusus. Kena ada keistimewaan di situ. Atau hubungan dikandung saudara Islam, hubungan saudara Islam kena
yang perlu ikuti. Itu hubungan umum. Umum pun kena jaga. Jangan jaga hak keluarga je, orang lain tak jaga. Maka nisbah persaudaraan Islam tadi. Lepas tu hubungan umum termasuklah ke dalam maksud persaudaraan, masuk juga. Jadi hak umum pun kena jaga. Ialah hubungan antara kawan dan persahabatan baru daripada lain. Ada orang dia mengutamakan kawan daripada keluarga, tidak benar juga. Maka dia kena tengok sedekah ke, nisbah hadiah ke, tengok keluarga. Lepas cek dah semua keluarga selesai dah, maka diikuti dengan jiran, lepas diikuti dengan ni sehingga banyak lagi ada susunan dia. Dan hubungan juga dikarenakan akan tetangga, menjaga juga, ataupun kerana akan pelayaran musafir, akan begitu juga jabat, sekolah, semua tadi. Ini masuk dalam rakan atau disebut persahabatan tadi. Atau kalau persahabatan atau persaudaraan semata-mata. Dan bagi setiap satu hubungan itu mempunyai darjat masing-masing. Dia bagi ada kelebihan. Inilah yang agama. Sebab itulah Islam ni agama salim. Itu saya buat salam, Assalamualaikum. Dia panggil agama dan aman. Bila marinya Islam, dia akan jadi aman. Bukan itu saya buat semua keamanan tadi. Bukan dia ajar cara dia panggil muamalat. Pekat ma'arwah pun dijaga. Kalau ma'arwah duduk, atau ambil semayang, ma'arwah lagi baru dan sebagainya. Ini sebab tu yang dikata al-Islam nizam. Islam itu sistem bagi manusia. Ada bagi cukup. Itu sudah hubungan kekeluargaan ada haknya. Jadi hubungan kekeluargaan ada haknya. Dan akan tapi hak qarabah atau mahram lebih utama. Ini lebih utama. Kan ada orang dia utama orang lain, tapi hak qarabah dia tinggal. Ini tak kena. Kalau orang yang belajar berkaitan persaudaraan, qarabah, bab sedekah, bab apa, dia akan apa? Bainal aqrabi, kaum kerabat. Kaum kerabat tak perlu pergi tempat gereja, tempat Kristian, tempat minta sedekah dan sebagainya. Sedangkan ahli keluarga tu ada, dia pakai sikit selesai lah. Sebab orang yang dikatakan kita sebut sebelum ni, jadi pokok yang disebut dia panggil dakwah dia. Dia ada dakwah dia. Dia ni sebuah ajar kerja dulu. Lepas kerja, dia beri kata-kata semangat, lepas dia bagi baik dan sebagainya. Dia bagi air sikit, bagi duit lebih, bagi belanja, tanya khabar, tanya semua. Pak iman dah kuat tadi, maka makan. Sebab itulah disuruh kita amal, pagi, kita dah sempat nak pergi lepas isyak, kita balik sambung, ataupun kita baca sebelum tidur, iaitu al-Nabi Rasul. Dalam tu ada sebut Rabbana tu'akhidna in nasina akhta, Rabbana tahmilna alaina isran kama hamalna ila akhir. Jangan ya Allah, jangan kau uji apa yang kau akan tidak mampu. Bila Allah Ta'ala uji seorang itu mereka tidak mampu lah, maka dia akan tidak akan apa Allah. Dia akan apa benda lain, ma'iyazillah. Dia akan apa makhluk Allah, makhluk yang bawa syirik kepada ini, ma'iyazillah. Maka ini disuruh kita amal, sebuah amalan-amalan itu ada manfaatnya. Dan sebagaimana bagi muhrim itu ada haknya. Haram tadi kata hak kedua ibu apa lebih utama penting. Itu lebih utama ni. Ia panggil susunan dia. Maknanya qarabah, mahram yang berkaitan isteri dia sebagainya. Tapi nak banding dengan kedua ibu apa, nisbah lelaki dia lebih hati. Itu mesti tak terikat. Sebab tu lelaki sekali pun dia kahwin dan sebagainya, maka dia tetap terikat dengan ibu apa tadi. Ini disebut hak dan disuruh ada sedekah, ada sebagainya. Kerana
nak jaga hubungan tadi satu, pahala hubungan dan pahala silaturahim serta dapat akan tapi dan disebut kemudian hak tetangga, tetangga kena pulang, akan tetapi keutamaan tetangga itu berbeza pula di antara yang dekat dengan rumah dan yang jauh. Jadi dia panggil jiran, ketua jemaah dia sebut jiran ni tak Allah dan sebagainya, ataupun ni sebuah tempat-tempat lain dia buat sesuatu, dia sebut yang dekat dengan rumahnya atau jauh, yang dekat lebih lagi dan jauh, sebagai misalnya untuk menampakkan perbezaannya, iaitu orang yang senegeri bila bersama-sama berada di negeri akan nampaklah sebagai salah seorang keluarga sendiri. Jadi masa ini kita nampak kalau kita pakai duduk dua negara apa kita nampak masa kita mana okey. Bila kita keluar je daripada Terengganu pergi Kedah, pakai Kedah, dah tahu tu pergi satu pasar tengok cakap Ganu, baru kita nampak nisbah orang dekat jauh tadi, ni orang dekat lepas tu nak tengok dekat lagi pergi luar negara tengok cakap bahasa Melayu, cakap Kedah, cakap orang Malaysia ni, maka itulah kita kena buat baik. Maksudnya jangan dia tinggal dulu biarlah buka orang ni, maka hubungan tadi kena jaga. Maknanya sebuah kampung, kampung negeri, kalau kampung pula mungkin ada perbezaan, sini-sini tak ada masalah, pergi korban dengan lain dah, ni contoh orang korban duduk sini dia duduk sini belakang, seorang korban sini korban juga dalam dulu sikit, betul orang cakap sama, aku mulalah hari itu dia cakap korban sama orang maka itu persaudaraan dia sebuah kaum ini disebut contoh bagi orang yang nak tahu jauh tadi. Bila kita duduk Mekah, kita kena cakap dengan duduk mana? Duduk Dungung, patutlah itu dia sebuah jauh tadi yang perlu dijaga itu. Akan nampak lagi sebagai salah seorang keluarga sendiri, kita rasa bila kita temu sebagainya, kita rasa ni kawan keluarga kita, luas keluarga kita sendiri. Kerana sememangnya ia punya hak tetangga senegeri. Ia panggil hak tetangga senegeri kena jaga. Maknanya hak tetangga senegeri lebih lagi daripada hak negeri lain. Maknanya nisbah tu istilah atau dibahas lagi dari mana saja sebagainya, suruh jaga nisbah jauh tadi. Begitulah hendaknya hak seorang muslim kepada muslim harus sudah dikukuh dengan teguhnya pengenalan pergaulan tadi, dipanggil ta'aruf, pengenalan dan pergaulan, ikhtilaf, sebut pergaulan tadi. Qala al-Malik rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihuna fi darain hak seorang muslim bila seorang tu dia bergelar muslim. Bila gelar muslim, dia mesti ada buat hak. Dan pertama disebut buat mula hendaklah mula hendaklah ia memberi salam kepadanya. Assalamualaikum. Bahkan dia ajar kita orang beri salam kalau duduk, orang sikit beri salam kalau banyak. Itu semua ada susunan dia, orang tua, orang muda, orang tua, dan setiap kali bertemu dengannya kena beri waktu dulu. Boleh kena beri Assalamualaikum, sebab kita lafaz salam. Ni bukan suruh perlu suruh apa dulu, tak, kena lafaz dulu Assalamualaikum. Itu nama tu, salam sejahtera, salam sejahtera. Sebab apa dia sebut salam sejahtera?
Assalamualaikum. Kalau kita baca dalam kitab lama disebut dan salam sejahtera ke atas Nabi. Nabi SAW apalah, dia dah sejahtera daripada perkara dunia, perkara yang berisah-besar, tak ada. Tapi manusia di kalangan kita mukmin ni ada yang sifat berisah, ada yang sifat maka kita sebutkan salam supaya dia salam itu sejahtera. Ini khas. Maka ada hikmahnya suruhan risalah tadi. Bukan disebut berkaitan misalnya ketika tu jangan sekali bertemu bila ia mendengarnya mengundang, maka hendak engkau mengkabulkannya. Dia terima bila dia dapat undang tadi. Bila ia bersin mendoakannya dengan ya rahmatullah. Ini mungkin sebab kita tidak bisa dengar, harus tengah Arab. Walaupun satu masjid dengar satu soalan yang bersin, siapa yang biasa pergi Makkah dan sebagainya, mungkinlah nak nampak sebut bersin asing bersin. Lepas tu semua sebut ya Allah tu. Mana apa? Moga-moga Tuhan rahmatimu, sebab penyakit bersin ni buang penyakit disebut. Dan ada dia ajar oleh Nabi SAW, tak boleh bersin terlalu kuat. Kalau orang bersin kekor, habis orang kejut. Kalau boleh dia kena adjust sikit, bagi seluruh sikit, ataupun tutup tangan, tak boleh tangan tak tutup dengan kain. Dia boleh kawal sebab kalau kita tengok betul Nabi SAW tak ambil saudara ganggu kat saudara dia sehingga kejut. Dekat kau contoh ataupun ini sebuah kesihatan dia, bukan oleh sana. Ada setengah orang dia tak boleh bersih kuat, pecah genap ni telinga tu. Jadi banyak manfaat daripada larangan Nabi ataupun ada Nabi SAW pesan dipanggil inilah kalam Nabi mu'jizat, al-i'jaz fi Quran Karim. Nabi pesan dia kata maknanya pendek perkataan Nabi tapi manfaat ataupun perbahasan dia panjang. Dan engkau hendakkan doa yang Allah. Bila sakit engkau menziarahinya. Dan setengah disebut dalam kitab Sabilah tadi, walaupun sakit mata disuruh tengok. Ini sebut ziarah, kecuali kita ada musyaqqah bab lain. Ziarah mata, bab mata. Bila orang sakit kita kena tengok dia. Kita tengok dia ni sembuh, membawa ke mati ke ataupun dia sembuh. Jadi tak bolehlah kita fikir ya lepas ni amat dah meninggal ni, sakit ni tak perlu itu menyakitkan lagi. Dah orang sakit tak boleh kita ziarah sama. Tak boleh ziarah lama pula. Duduk lama apa sembang dah comel. Bila orang sakit dia suruh kita suruh dia tengok kalau dia ini sebab macam dah tahan lama dah, mungkin nak mati dia je lah, biasa semua akan mati kalau dengan Allah. Jadi kita suruh istighfar, suruh dia taubat, bukan masuk kita suruh istighfar, suruh Allah, suruh ajar dari Allah, sebut dipanggil talqin. Talqin bukan talqin ketika kat kubur je. Talqin kat kubur tu memang ada setengah dalam hadis Nabi SAW. Banyak tu dengar Yusuf bila malaikat tanya ma rabbuka wa ikhwanuka, jawab ni tu perlu supaya beri peringatan kepada orang yang dengar ni, berisah balik lagi beramal. Tapi talqin sebab orang yang sakit tadi perlu kita beri nasihat dia, kita beri sembuh,
yang sebut la ilaha illallah, sebab siapa yang mati dengan sebut la ilaha illallah tadi dakhala jannah, jelas dah di Nabi. Jadi kita sebut tak payah sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebut tak payah sebut la ilaha illallah je. Setengah tu dikatakan makruh, hanya sebut la ilaha illallah hanya sekali je. Bila dia sebut pula bab lain, kita Allah mana lagi nak kerja ni, ada urusan orang ni, dia tak sebut, dia tak ingatkan tu dia sakit, tapi dia masih sebut perkara yang dunia katanya. Maka kita ulang sekali lagi la ilaha illallah, supaya dia faham tu. Maka begitu juga nisbah wasiat, kita pesan ingatan dia. Dan orang yang sakit ni, kita kena tengok dia suka siapa. Kalau dia suka si A, supaya kita tengok dia sama, dia melawat sama, maka sudah tentu menjadi kewajipan kepada si A. Sebab apa? Untuk menyenangkan orang sakit tadi. Jangan sebab dia kata kalau nisbah ini bahagian kitab Sabil Muhtadi kerana Syekh Muhammad Asy'ari Jubair Banjir rahimahullah ta'ala, babul jenazah, bab jenazah. Ini memang bab sakit dulu. Bab jenazah nak di kafan, tangan, bab jadi kaitan semua tu. Ini disebut panjang bab ni. Jadi bila mati engkau hadir jenazahnya. Bila mati tadi hadir jenazah, dia dipanggil fardu kifayah. Dan panjang berkaitan ni bab jenazah ni ada solat jenazah. Berkaitan bab jenazah dipanggil engkau hadir jenazahnya. Bila bersumpah engkau tunaikan, penuhi sumpahnya. Bila minta nasihat, kau nasihatnya. Nasihat ni pun satu hal. Tolong nasihat saya, beri nasihat sikit saya. Allah jauh saya. Saya nasihat Allah jauh. Tak perlu. Tak perlu kata istilah tu. Beri je nasihat apa yang tu boleh. Beliau anni wal ayah. Sampai dia apa yang dia boleh nasihat. Ni Allah jauh. Saya tak boleh nasihat. Anda dok kan gini-gini. Ini bukan cara dia. Cara dia ialah bila orang minta nasihat begitu, mesti beri nasihat. Walaupun sikit. Beri nasihat. Banyak orang lagi takut tak doa ni. Pendek. Itu bagi tazkirah. Nak bagi peringatan dia. Kau fa'al mu'minin. Itu manfaat mu'min. Bila ia tiada, bila ia tidak ada, engkau melihara nama baiknya. Ada baiklah. Sebut orang nama buruk, orang buat ibu tu. Moga Allah Ta'ala ampun dia semua tu. Itulah peringatan Muslim, seorang Muslim yang wallahu a'lam. Alhamdulillah syaitanir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin wa ni'muka mazidah. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa 'ala sultan. Allahumma ya jama'ana hadha al-marhum wa taqabbal du'a takum ma'asna. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.